Hai semua, saya Cikgu Suwarna. Okey, hari ini saya akan berkongsi 3 perkara bagi kertas 2. Okey, bahagian A, sistem aplikasi dan bahasa. Okey, hari ini cikgu akan kongsi bahagian A ya. Okey, bahagian A mempunyai 5 soalan. Okey, bagi bahagian A 35 markah diperuntukkan. Bahagian A sebenarnya membantu anda untuk mendapatkan markah 80 ke atas. Okey. Sekarang kita masuk analisis dulu. Okey, bagi bahagian analisis tahun 2021 morfologi, bagi soalan morfologi kata kerja transitif keluar. Okey, bagi tahun 2022 kata nama terbitan apitan keluar. Okey. Bagi sintaksis pula tahun 2021 pola ayat, tahun 2022 tukar ayat biasa kepada ayat songsang. Okey. Bagi bahagian penyuntingan, okey, nanti cikgu akan kongsi teknik ya, teknik imbatik. Nanti cikgu akan kongsi. Okey. Bagi bahasa Melayu standard hanya ada 2 sahaja. Burung terbang dipipiskan lada sudah keluar tahun 2001. Tahun 2022 kepimpinan melalui teladan. Okey. Bagi bahagian peribahasa, tahun 2021 menyeraikan peribahasa dan menyatakan maksud sudah keluar. Okey, bagi tahun 2022, berikan peribahasa yang seakan-akan sama sudah keluar. Okey. Sekarang kita masuk bagi teknik menjawab bagi bahagian morfologi. Okey, seperti mana cikgu kongsi tadi, pelajar perlu tepat arahan soalan, menepati arahan soalan. Okey. So, baca arahan soalan dengan teliti dan gariskan kata kunci. Lepas tu, bina ayat berdasarkan arahan soalan. Okey, calon perlu bina ayat sendiri. Okey, jangan tipu ya, jangan ambil ayat daripada petikan, ya. Itu yang paling penting. Okey. Calon tidak boleh mengambil ayat daripada petikan, ya. Ni teknik keempat. Okey, teknik kelima, jumlah ayat perlu dibina bergantung pada kehendak soalan. Okey. Jumlah markah bagi yang diperuntukkan bagi soalan ini tidak tetap, ada 6 atau 8. Okey. Sekarang kita masuk bahagian aspek dalam bahagian morfologi. Okey. So, soalan popular. Soalan popular bagi bahagian morfologi ialah kata tunggal, kata majmuk dan kata kerja tak transitif dan juga kata bantu dan kata penegas. Okey. Semua kata ini merupakan soalan popular. Okey, mungkin anda perlu menumpukan perhatian lebih bagi kata-kata ini sebab kata kerja transitif sudah keluar. Okey, kata terbitan pun sudah keluar. So, anda tidak perlu beri perhatian bagi kata terbitan dan kata kerja transitif dan juga dua kata ni anda tidak perlu beri lebih perhatian, ya. Okey. Sekarang kita masuk bagi tip untuk membina ayat. Okey. Bagi pembinaan ayat ni, cikgu ada formula tersendiri. Okey. Sebelum cikgu kongsi formula saya, okey, cikgu ajar dulu apa tip asas. Okey. Bina ayat yang tepat dan gramatis paling penting. Okey. Pastikan tiada kesalahan ejaan atau kesalahan tata bahasa. Okey, jangan tambahkan imbuhan pada kata. Okey, pastikan contohnya kata kerja makan, jangan tambah apa-apa imbuhan bagi kata tersebut. Okey, anda perlu membina ayat dengan kata yang diberikan. Okey, jangan bentuk ungkapan atau kiasan atau cogan kata. Okey, next. Kita pergi formula. Okey, ini formula cikgu ya. Siapa buat apa, untuk apa, plus di mana. Okey, cikgu sebut ayat dulu. Ibu mengingatkan abang supaya pandai membawa diri ketika berada di luar negara. Okey, siapa? Ibu. Okey, buat apa? Okey, mengingatkan abang. Untuk apa? Supaya pandai membawa diri.
Di mana ketika berada di luar negara? Senang kan? Mesti senang. Okay? So, pastikan anda salin formula ini dalam buku anda, ya. Siapa campur, buat apa campur, untuk apa campur, di mana. Ini tips yang paling utama, okay, dominan dalam teknik menjawab soalan morfologi. Okay? Okay. Sekarang cikgu masuk bahagian sintaksis. Okey, bahagian sintaksis ni sebenarnya kaji golongan ayat. Okey, golongan ayat bermakna soalan akan tanya apa? Betul. Soalan akan tanya ayat biasa, ayat songsang, ayat aktif, ayat pasif. Okey. Soalan ini akan ditanyakan dalam bahagian ini. Okey. So, pertama, pelajar perlu menjawab arahan soalan asas. Okey. Pelajar perlu menguasai bahagian ayat. Ya. Okey. Okey, sekarang pelajar perlu mengambil lebih tumpuan bagi subjek predikat. Okey, kerana soalan ni belum keluar, ya. So, subjek predikat, lepas tu ayat aktif, ayat pasif, ayat tunggal, ayat majmuk. Okey, pelajar perlu memberi lebih perhatian. Okey. Lepas tu, pola ayat dan ayat susunan biasa dan ayat songsang sudah keluar. Okey, just pelajar tahu saja tapi tidak perlu bagi lebih perhatianlah. Okey. Sekarang cikgu masuk bagi bahagian penyuntingan. Seperti mana cikgu kongsi tadi, ada teknik apa? Ya, imbatik. Teknik imbatik. Okey, apa tu teknik imbatik cikgu? Ya, ialah untuk imbuhan. Okey. Ba untuk tanda baca, T untuk tata bahasa, I untuk ejaan manakala, K untuk kata atau istilah. Okey. Pelajar perlu menguasai imbatik, ya. Pelajar perlu menguasai imbatik untuk menjawab soalan penyuntingan. Okey. Sekarang kita masuk ke soalan keempat, iaitu bahasa Melayu klasik. Okey, seperti mana cikgu kongsi tadi, bahasa Melayu klasik hanya ada dua. Hanya ada dua saja. Okey, dua pun sudah keluar. Okey. So, sekarang anda perlu menguasai dua juga. Okey, dua bahagian ini. Okey, cikgu ada teknik untuk bahagian ini juga. Okey, sebenarnya bahasa Melayu klasik ini mudah. Anda boleh mendapatkan markah penuh. 6/6 boleh dapat, confirm. Okey, sekiranya pelajar ikut teknik Cikgu Suwarna. Ya. Teknik Cikgu Suwarna ialah anda perlu gariskan pangkal ayat dalam bahasa Melayu klasik. Gariskan dulu. Okey. Lepas tu buang. Bila anda salin bahasa Melayu standard, buang. Okey. Mengikut skrin cikgu, perkataan yang bergaris merah perlu dibuang, ya. Lepas tu, perkataan yang bergaris biru perlu digantikan dengan perkataan yang sinonim. Okey, bermakna contohnya di situ, jikalau demikian lakunya. Okey, demikian lakunya merupakan bahasa Melayu klasik. Okey, bukan bahasa Melayu standard. So, anda perlu tukarkan ni. So, cikgu tukar demikian kepada begitu, lakunya kepada gayanya. So, jadi jikalau begitu gayanya, ya. Okey, lepas tu sungguhlah. Cikgu tukar kepada wajarlah. Okey, besar lagi kepetangan. Cikgu tukar kepada hebat dan handal. Okey, anda perlu membuat banyak latihan bagi bahasa Melayu klasik. Okey, sebenarnya bahasa Melayu klasik ni soalannya akan sama saja. Okey, petikan dia sebenarnya sama. Petikan dia sama saja. So, anda perlu buat banyak latihan. Okey, bagi menguasai teknik ini seluruhnya. Okey, bagi menguasai teknik ini sepenuhnya, anda perlu banyak latihan. Okey. Okey. Sekarang kita masuk soalan terakhir, peribahasa. Teknik menjawab soalan peribahasa. Okey, soalan peribahasa ni, pelajar perlu baca soalan dan ketuai kehendak soalan. Paling penting. Okey, gariskan. Apa soalan tanya, gariskan. Okey. Sama ada soalan meminta peribahasa atau maksudnya. Ada soalan mereka akan bagi petikan, lepas tu anda perlu tulis peribahasa. Okey. Ada soalan mereka tanya maksud sahaja. Okey.
mengikut soalan, mengikut arahan soalan. Okey. Ketiga, lazimnya soalan meminta pelajar membina ayat dan anda perlu membina ayat. Okey. Pastikan binaan ayat bagi soalan peribahasa lebih daripada 8 perkataan. Okey, bina ayat bagi soalan peribahasa lebih daripada 8 perkataan. Okey. Peribahasa dikira sebagai satu perkataan sahaja. Ingat, walaupun dalam peribahasa tu ada 5 perkataan, tetapi bila anda bina ayat bagi soalan ini, peribahasa itu akan dikira sebagai satu perkataan. Ya? Okey. Soalan peribahasa. Membina ayat menggunakan peribahasa yang diberikan atau melengkapkan petikan atau dialog yang diberikan dengan peribahasa yang sesuai, menyatakan peribahasa yang seakan-akan sama dengan ayat atau petikan diberikan. Sebenarnya soalan ini sudah keluar ya. Lepas tu menyenaraikan peribahasa dan menyatakan maksud peribahasa. Okey. Inilah soalan-soalan akan selalunya ditanyakan bagi soalan peribahasa. Okey, jenis peribahasa. Okey, jenis peribahasa ada simpulan bahasa, perumpamaan, bidalan pepatah atau kata-kata hikmah. Okey, contoh simpulan bahasa buruk siku, kaki bangku. Okey, perumpamaan laksana kata diharung ular. Okey, bidalan pepatah, malu berkayu perahu hanyut, malu bertanya sesat jalan. Okey, kata-kata hikmah contohnya bercerai roboh. Kata-kata hikmah contohnya bersatu teguh, bercerai roboh, bahasa jiwa bangsa. Okey. Itu saja daripada Cikgu Suwarna. Terima kasih.